وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah karena pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi kurniakan kepada kita nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ya, alhamdulillah, sebentar tadi telah pun kita melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan solat fardu isya secara berjamaah. Dan di antara ruang masa antara maghrib dan isya kita isi kuliah maghrib. Jadi dalam pertemuan untuk kali ini, para pelajar yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan mengambil satu sosok tubuh sebagai contoh, yaitu yang dinamakan Uwais Al-Qarni. Kenal tak siapa dia Uwais Al-Qarni? Boleh jadi apa kata pernah dengar anak, tapi cerita dia tak tahu. Uwais Al-Qarni ini contoh anak yang soleh. Contoh anak yang soleh, anak yang berusaha sedaya upaya yang mungkin agar segala permintaan dan kehendak ibunya tercapai. Dia seorang miskin, bukan orang kaya. Orang kaya tidak masalah, dia boleh Allahumma salli ala Muhammad menyediakan kenderaan, kerana permintaan yang berat oleh ibu Uwais ni adalah Allahumma salli ala Muhammad nak mengerjakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman. Jarak antara Yaman ke Makkah Al-Mukarramah kurang lebih 590 km. Di masa itu, di zaman itu, kenderaan tak ada, ni kereta tak ada, motosikal tak ada, basikal pun tak ada. Kenderaan yang ada pada zaman tersebut adalah kenderaan yang dipanggil sebagai binatang tunggangan. Kuda, unta, himar. Himar ni keldai. Tapi keldai ni dah tunggang dia lah, cuma letak barang atas dia lah. Tunggang keldai ni. Orang yang berat mau 80 kilo lebih itu keldai. Kasi keldai ni kecil daripada kuda. Baik. Jadi kita nak tengok ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, supaya kita pun dapat menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh ni menjadi, kita katakan, dambaan bagi kedua ibu bapa. Jadi kita kena jadikan diri kita ni sebagai anak yang soleh, solehah. Kenapa? Kerana ia dapat membantu ibu dan ayah kita di alam yang seterusnya. Alam kubur umpamanya, alam barzakh umpamanya. Yang lain-lain mak ayah kita tak boleh dah sembahyang, puasa, keluar sedekah apa semua tak boleh dah. Pasal dah meninggal dalam alam barzakh sana. Yang tidak terputus yang disebut dalam hadis yang masyhur yang kita selalu dengar,
idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bila mana matinya seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga. Tiga ni tak terputus. Terputuslah segala amalannya. Si mati tak boleh beramal. Maksud sembahyang tak boleh, puasa tak boleh, baca Quran tak boleh, berzikir tak boleh, berselawat tak boleh. Apa? Tak boleh tak? Pasal dia dah kembali ke rahmatullah, berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh. Yang dikatakan tidak terputus ini adalah amalan yang dilakukan semasa hidup dia, dan amalan tadi ini menyebabkan Allahumma salli ala Muhammad, dia dapat lagi ganjaran pahala di sisi Allah kerana amalan itu dia berterusan. Umpamanya pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ya wakaf umpamanya. Surau ni nak tambah bahagian belakang. Dia ada lebih kurang tersilap 40,000. Apa semua dapat surat kan? Surat apa sumbangan suruh balik kepada waris, bayar waris. Allah Sayyidina Muhammad berilah sikit sumbangan. Tak silap RM20 lah. Dapat 10 raya itu. Semua dapat melalui FPIP, Persatuan Ibu Bapa dan Pensyarah. Majlis Pemberkatan Ibu Bapa dan Pensyarah kan dapat. Satu waris RM20 ya sumbangan. Kalau pensyarah RM50. Ini yang dikatakan sedekah jariyah. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad yang kita infak tadi itu RM20. Maka digunakan untuk bina bahagian belakang, bina bangunan, bina lagi supaya dapat belajar sembahyang di belah belakang. Jadi belah belakang itu digunakan untuk solat. Si ayah telah kembali, telah mati. Yang infak tadi telah mati. Akan tetapi wakaf infak dia tadi ni masih lagi dimanfaatkan lagi. Maka mengambil pahala kepada sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ia lebih kepada golongan alim, golongan ulama yang menyampaikan ilmu, dan ilmu yang disampaikan itu dimanfaatkan oleh orang yang selepasnya, oleh anak murid dia. Dan kemudian begitulah berterusan daripada anak murid kepada anak murid ilmu itu. Biasanya dia akan dapat berterusannya Allah Sayyidina Muhammad yang besarnya itu daripada yang mengarang kitab. Masya Allah. Tutup guru kita terdahulu mengarang kitab kuning. Kemudian kitab kuning itu dah dibaca di mutalaah, dikaji, dibaca, diambil kepahaman dan diamalkan, Masya Allah, mengalir pahala kepada tubuh yang terdahulu. Itu ilmu yang bermanfaat. Termasuklah para guru, para asatidzah, para pensyarah yang mengajar kita dan kita mengamalkan apa yang diajar oleh guru, pensyarah, ustaz. Manakala yang ketiga dia waladin salihin yad'u la, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan dia. Anak soleh, anak yang soleh. Jadi sebab itu saya sebut tadi, seboleh mungkin kita berusaha agar kita menjadi anak yang soleh. Seperti mana Uwais Al-Qarni, iaitu yang disebut sebagai Uwais ni adalah hamba Allah yang terkenal di langit. Di dunia tidak dikenal kerana dia seorang yang miskin zuhud. Akan tetapi kelebihan yang Allah beri kepada dia, doa yang dipanjatkan oleh Uwais Al-Qarni ini mustajab. Kenapa? Kerana kebaktian dia kepada ibu dia, Masya Allah, hebat. Jadi kita tengok apa kebaktian dia kepada ibu dia. Iaitulah bila mana ibu dia berkehendak untuk mengerjakan ibadah haji, maka pada awalnya Uwais Al-Qarni ini berasa gelisah,
Pasal nak mengerjakan haji ni tak boleh tidak kena ada kenderaan dia 590 km. 590 km tu. Karena ibu dia ni uzur. Disebutkan lumpuh lah, tak berjalan. Maka dia kena duduk atas kenderaan untuk terbawa dia. Nak berjalan tak boleh. Kalau boleh berjalan tak boleh jalan. 590 km. Kalau kita merentah desa 5 km lebih awak. Ni 590 km jauh. Kalau kata dari sini Kulim ni pergi mana? Sampai ke mana? Kuala Lumpur. Kalau pergi atas lagi Negeri Sembilan boleh jadi. Atau Johor. Jarak dia tu lebih kurang Kulim ke atas daripada Negeri Sembilan. 590 kurang di Johor. Jauh. Bukan 5 km. 5 km tak ada masalah. Maka bila mana si ibu tadi menyatakan hasrat kepada si anak Uwais ni, maka Uwais ni pun berfikir bagaimana dia nak Allahumma salli ala Muhammad nak membawa ibu dia ni mengerjakan ibadah haji. Maka di sana Uwais pun terfikirlah, karena dia orang miskin, nak cari kenderaan, nak cari unta, kenderaan, nak bawa kenderaan itu tak mampu. Jadi apa yang dilakukan oleh Uwais yang boleh kita ambil pelajaran, sikap sabar, usaha, kesungguhan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Maka diceritakan pada satu hari ibu Uwais Al-Qarni yang semakin uzur berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, mungkin ibu dah tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji." Yang kata jawab tadi ni, kemudian miskin. Kalau kaya tak apa, boleh cari kenderaan, binatang tunggangan tadi, boleh beli ke sewa ke. Binatang tunggangan pun boleh sewa ke. Kalau baca dalam kitab bab mengerjakan haji, mampu yang kata kuasa tadi sama ada membeli kenderaan tunggangan atau menyewa. Ini hak secara daratan. Kita di Malaysia nak pergi haji kena kapal terbang. Boleh tak? Maka masuk. Baik. Kemudian Uwais Al-Qarni, kerana dia fikirlah sekali Allah beri ilham kepada dia, iaitu bagaimana dia membeli seekor anak lembu. Anak lembu yang dah berhenti susu. Anak lembu ni mana dah boleh makan sendiri, dah berhenti susu. Kalau susu payah. Anak lembu yang berat dia lebih kurang 20 kilo. Apa yang dilakukan oleh Uwais kepada anak lembu ni? Ini diceritakan. Apa yang dilakukan ialah pada petang hari beliau akan mendukung anak lembu itu naik ke atas bukit. Dia ada satu naik bukit kemudian turun. Exercise. Dukung anak lembu buat atas ni, atas perahu ni. Dia kata dukung, dia angkat anak lembu awalnya dia letak atas bukit tu. Jadi dia buatlah pondok untuk anak lembu atas bukit. Setiap pagi pergi naik, dukung anak lembu buat turun. Kemudian bagilah anak lembu makan bukit. Petang angkat pula, dukung pula angkat anak bukit pula. Pimai-pimai tiap hari ni. Selama berapa bulan yang disebutkan? Selama 8 bulan. 8 bulan. Ini hasrat dia, keinginan dia nak memastikan ibu dia dapat mengerjakan ibadah. 8 bulan. Dia kesan dia 8 bulan tadi ni, anak lembu tu dalam keadaan 20 kilo daripada mula dia sampai 8 bulan juga. Ya. Lembu tadi ni akan membesar. Dia akan besar ni. Tiap-tiap hari ada tiap hari tak nampak sangat. Boleh jadi tiap-tiap bulan tu perkembangan dia. Sehingga disebutkan
Sampai yang kata 8 bulan tu, lembu tadi sudah tak jadi dah lembu dah, 8 bulan. Lembu muda lah, tak kata 100 kilo, 100 kilo. Lembu muda. Dan Allah SWT Muhammad yang dari 20 kilo, kenapa 100 tu boleh? Biasa dah menjadi latihan. Naik turun. Awal 20 kilo, kemudian lepas bulan naik contoh 30 kilo, kerana dah jadi kebiasaan. Maka semacam seperti orang yang PG kan. Orang PG. Awal tubuh dia bisa PG lebih kurang 6 bulan. Satu nampak orang tu. Pasal ada latihan tu. Latihan ni lah. Sama juga tadi mana Allah beri ilham kepada dia, apa dia punya ni target dia dengan exercise tadi ni, dia mampu dukung ibu dia daripada Yaman pergi ke Makkah mengerjakan haji, dan mengerjakan haji semua tawaf ke saatnya tersebut, sehingga balik semula ke Yaman setelah selesai mengerjakan haji. 590 km duduk jalan situ lagi. Apa tadi kira. Balik pula 590 km 1180 km pergi dan balik. Jauh. Dukung ni. Biasa ibu dah tak boleh jalan. Kesungguhan. Jadi dengan usaha tadi ni, orang tu tengok dia dari awal, dari bulan yang mula-mula tadi ni, orang tengok apa ni, orang hidup dukung anak itu naik bukit, kemudian dari pagi pukul, kemudian petang orang naik bukit pulau esok, dia pula tiada hari apa ni, orang ni gila. Inilah sesuatu yang pelik. Dalam masyarakat yang sedang pelik, jangan lagi kita suuzon. Kerana boleh jadi apa yang dilakukan atau sesuatu di sebaliknya. Sama juga orang Sayyidina Muhammad yang Allah rakamkan dalam peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum banjir besar, Allah perintah kepada Nabi Nuh alaihi salam supaya buat bahtera apa. Maka orang yang kafir tengok jalan, tengok Nabi Nuh buat kapal di padang pasir, di jalan. Dia kata, oh gila ni, orang gila buat nak layar di mana? Bukan ada air. Karena perintah Allah, dan nanti Allah akan hantar banjir yang besar. Siapa yang berada dalam bahtera Nabi Nuh itu saja yang selamat daripada banjir yang besar. Karena ilmu tu tak tahu. Bila dah tahu, jangan kita ni bodoh, ni gila, kerja gila ni. Macam ni. Sehingga ganti perbuatannya ini menyebabkan orang mengatakan beliau kurang waras. Tak siapa gila. Biasa tu lembu naik bukit, turun bukit, apa ni? Tak payah lembu buat di bawah, bagi dia makan, tak dia makan. Kalau dia bagi, tarik dia ke dukung. Dukung tu tujuan dia apa ni? Tujuan dia supaya dia kuat dalam nak mendukung ibu dia berjalan ke Makkah. 8 bulan latihan yang tidak pernah jemu tiap-tiap hari ni. 8 bulan tiap-tiap hari dukun naik bukit, turun bukit, atau turun bukit, naik bukit. Pasal dalam perjalanan pun ada bukit lah. Maka dia pun latihan naik bukit, turun bukit. Dan kemudian tadi berat 100 kg. Last kali tu berat 1 kg masih ada makin kuat. Dengan apa ni? Dengan usaha. Kalau tak ada dengan usaha, boleh tak boleh. Sama juga kita belajar. Mau kena ada usaha. Kena ada usaha, kesungguhan, sungguh-sungguh. Bukan boleh mari sendiri. Nak dapat ilmu, kena belajar sungguh-sungguh. Nak dapat kepahaman. Kalau masuk kelas itu, nak dapat ilmu lagi mana? Masuk kelas kita begitu kuat, barulah ilmu itu masuk ke dalam minda, masuk ke dalam
Disuruh dada. Baik. Maka 8 bulan tadi ni, sehingga Allah Sayyidina Muhammad dan pelajar sekalian, sehingga lembu tadi, anak lembu dari 20 kilo menjadi 100 kilogram. 100 kilo atau itu buat 100 kilo ni kita buat. Orang main angkat berat tu buat tu. Dia angkat berat itu dia lepas itu lah, bukan tu pun menata tu menata berat tu. Bukan tu pun jalan beratus kilometer dah dia angkat betul okey lepas. Hak ni ukur jalan 590 km. Kalau tanya tadi mampu tak mampu. Ini kerana kesungguhan dan kepatuhan, ketaatan, kasih sayangnya kepada ibunya agar ibunya dapat menunaikan haji. Karena ibu dia ada uzur. Kalau musim haji itu dia tidak dapat bawa ibu dia pergi haji, boleh jadi ibu dia tak sempat pergi haji. Maka itu kesungguhan kerana apa? Kerana anak yang soleh, anak membahagiakan ibu. Ibu ni Allah Sayyidina Muhammad, anak-anak pelajar sekalian, besar, sungguh besar jasa daripada kita. Tidak mampu kita balas walau lagu mana pun kita nak buat. Besar. Kita sikit kadang ibu ni kita ada terasa sikit ya. Boleh jadi ibu tu kita nampak lebih sikit kepada adik kita pun dan masa muka dengan ibu sikit je tu. Ibu kita tu daripada mengandung kita ni 9 bulan 10 hari mengandung. Tahan. Boleh. Kalau tak boleh tak berani tu. Dia. Kalau ibu tak boleh tahan. Ada orang ni tak ada. Dia makan ubat bayi tunggu. Betul tak tahan. Karena dia tahan. Bayi tu kita ada 9 bulan 10 hari. Kemudian melahirkan. Disebut melahirkan ni sakit yang kedua, cepat mati. Dia nak mati. Mana sakit apa? Sakit perut. Melahirkan kita dulu. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad menyusukan. Yang disebut sehingga bercerai susu wa fisaluhu fi amain, hingga 2 tahun. Ibu ni menanggung kepayahan demi kepayahan, wahnan ala wahnin. Kepayahan demi kepayahan pula mengandung, melahirkan, menyusukan sehingga selesai. Selama disebut dalam ayat yang lain Talasuna syahra 30 bulan. Dekat 3 tahun, 2 tahun setengah. Ibu tu menanggung kepayahan, tak kita seorang ni. Kemudian lahir kita pula, itu pula 30 bulan. Lahir kita pula, itu juga seorang ibu. Maka layak ibu itu dimuliakan dan diutamakan berbanding bapa lebih 3 kali. Seperti mana ditanya kepada Nabi SAW, siapa yang lebih utama? Maka Nabi jawab, Muka. Kemudian sebab Muka, Nabi jawab, Muka lagi. Semaman sebab Muka 3 kali. Semaman lepas kali ketiga ni barulah Abu Bapa. Karena jasa pengorbanan seorang ibu besar. Tidak layak untuk kita nak marah kepada ibu dah dulu. Marah tak boleh. Pasal apa? Pasal tak ada hak. Ibu kita tak apa. Ibu boleh marah kita. Kita nak rasa kecil hati ibu dah dulu. Karena pengorbanan ibu yang sepatutnya seperti mana Uwais ni laksanakan sebagai mengenang jasa ibu yang besar, pengorbanan dia kepada kita sebagai anak. Jadi Uwais Al-Qarni sanggup tadi ni. Kenapa sanggup?
dukung 590 km jalan. Boleh ketimuan lah, tapi dengan usaha kesungguhan. Tapi ibu-ibu tak ada lah suruh hari ini ibu suruh apa? Main belajar. Ya. Ni hantar main ke kolej ni, suruh main belajar. Mudah punya. Keinginan yang mudah ya. Tak suruh dukung dia. Mak mari hantar main di sini ni, tak suruh mak, tak suruh dukung siapa-siapa. Lain lah kalau main hantar sini suruh dukung ustaz. Tiap-tiap hari yang dukung ustaz. Tiap-tiap hari yang dukung ustaz. Ambil dia rumah, orang ke sekolah, orang ke kolej. Kemudian nak balik, tak dukung tak balik rumah. Tiap-tiap hari balik. Boleh jadi berat. Tapi tak ada suruh dukung, suruh belajar ya. Jadi itu harapan kan. Seperti mana harapan ibu Uwais, dia berkehendak agar dia dapat pergi haji. Jadi Uwais usaha semaksimal. Mana kata semaksimal yang ini, usaha yang bersungguh-sungguh. Kalau orang biasa tak boleh buat. Hanya ni kita tidak boleh buat. Sebab itu Allah memuliakan Uwais Al-Qarni. Doa dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW menceritakan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya, apa dia? Bila mana kamu bertemu dengan Uwais ni, kamu minta kepada dia supaya berdoa agar Allah mengampunkan dosa-dosa. Kita kenal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni, masya-Allah. Sahabat Nabi yang hebat. Tetapi dari sudut doa, Nabi suruh depa dua ni cari Uwais ataupun cari Uwais akan minta doa supaya Allah mengampunkan dosa-dosa. Menapa? Apa dia punya gambarannya? Gambarannya doa Uwais ni Allah dengar. Sehingga kan Nabi sebut kepada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sedemikian. Kenapa ni? Pengorbanan anak ya, kepada si ibu yang berkehendak untuk Allah Sayyidina Muhammad mengerjakan ibadah. Pelajar yang dikasih sekalian, maka itu di sebalik daripada Allah Sayyidina Muhammad, usaha yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni agar dapat membahagiakan hati mak dia, kerana menyempurnakan hajat permintaan mak dia. Jadi kalau kita ni hari ni kita nak ambil ibrah daripada kisah kebaktian atau berbaktinya Uwais Al-Qarni kepada ibu dia, mudah kan? Apa dia? Kalau kita ini sebagai seorang pelajar, maka kita belajar ada matlamat dan ada cara. Seperti mana Uwais Al-Qarni tadi ni, kalau fikir secara biasa ni boleh jadi mustahil lama pergi Mekah. Jarak ni 590 km, kita nak beli binatang tunggangan bukan mampu. Boleh jadi kita akan beritahu itu kepada mak kita. Dari mana mak kita nak pergi ni mak gitu. Tapi Uwais tak. Dia fikir bagaimana cara untuk dia boleh bawa mak dia pergi ke Mekah. Karena dia tidak dapat nak menyediakan kenderaan dan binatang tunggangan, maka jalan dia tunggu mak dia. Dia punya matlamat dia nak bawa mak dia dengan cara dukung. Jadi usaha dia buat ni. Usaha dia tiap-tiap hari dukung anak dukung. Dan anak lembu berpingkak-pingkak daripada bulan ke bulan akan membesar. Maka dengan secara automatik atau secara exercise tadi, latihan dari ini menyebabkan dia jadi kuat.
Maka dapat dia menampung ibu dia yang disebutkan riwayat saya kata lebih kurang 50 kilo ya. 150 kilo, separuh daripada itu. Cuma karena perjalanan yang jauh, maka cukuplah dia tadi sesuai dengan 100 kilo tadi mampu bawa mok dia yang berat 50 kilo. Cuma jauh dia 500 lebih kurang 590 kilo. Jadi ikrah pengajaran yang kita nak ambil bukan nak suruh hampa balik rumah. Mau saya nak ambil pengajaran daripada Wais. Biasa hari tu ni Ustaz mari cerita kuliah maghrib hari tu. Jadi saya nak hukum ni. Tak payah. Hari ni tak ada masalah. Kita ada rumah ada kenderaan. Tak perlu hukum. Bukan kita nak suruh ambil jalan dan cara hukum ni. Kita nak ambil jalan dan cara bagaimana mak kita ni rasa berbahagia dengan apa yang kita lakukan kepada mak kita. Kalau hari ini kita sebagai pelajar, maka kita belajar bersungguh-sungguh. Kan? Belajar, bila kata belajar bersungguh itu, dia ada mesti ada cara dia. Benarlah kita kata subjek ni payung. Macam tadi ya. Buat kata umur dan mana nak jalan di jauh. Tak ada motivasi. Payah jauh, tak boleh, itu lemah. Kita kena puas dengan motivasi pun. Bina semangat. Payah aku nak belajar lebih kuat. Ulang lagi baca bagi apa tak faham, tanya cikgu. Boleh jadi faham tak? Boleh. Ia tak faham kerana kita malas. Cikgu yang mengajar, kita dah faham. Tak, bukan tak faham, tak tanya. Kemudian nak jawab dalam tulisan boleh tak? Mana boleh jawab? Saya tak faham. Apa? Melainkanlah perkara yang memerlukan kepada hafazan, ingatan. Sudah orang ingat, tak boleh tidak dengan ingat. Jadi kalau kata bagi terangkan riwayat itu Uwais Al-Qarni. Siapa nama sebenar dia bila dia lahir, bila dia mati. Mungkin ada apa itu pengetahuan tu. Tak ada boleh jawab tak? Jadi jalan tadi kita nak ambil yang diajarkan kepada kita oleh Uwais Al-Qarni, pengajaran yang perlu kita ambil daripada kisah ni Allah Sayyidina Muhammad. Pertama, kita jadikan diri kita ni sebagai anak yang soleh. Nak jadi anak yang soleh, jadi itu pertama hubungan kita dengan Allah mesti beres. Sembahyang 5 waktu cukup. Sembahyang 5 waktu. Kalau cukup alhamdulillah. Cuma ditambah baik pada keadaan supaya khusyuk dalam sembahyang. Kalau masih lagi sembahyang ni kerana mari terpaksa, nak sembahyang terpaksa, masih lagi tidak sempurna lagi. Sehingga mari sembahyang kerana apa? Kerana permanisan. Masya Allah. Sempurna nak sembahyang. Tak ada orang suruh kita sembahyang, kerana ia merupakan perintah Allah. Dan bila kita melaksanakan dengan sebaik yang mungkin, dengan penuh khusyuk, jadi sembahyang yang kita laksanakan itu Sayyidina Muhammad apa? Manis. Kerana sembahyang ni berapa minit ya? Tadi sembahyang maghrib berapa minit? Ada 10 minit dah. 6-7 minit ya. Sembahyang tu daripada takbiratul ihram sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit dibuang 6 minit. Bukan banyak. Tetapi pasal apa kita payah nak sembahyang? Pasal apa kita berat nak sembahyang? Pasal sembahyang ini ibadah. Dan ibadah ini ada pengganggu dia, syaitan. Bila suatu ibadah yang kita nak buat, syaitan lagi dia. Walaupun masa dia pendek. Tapi kalau perkara yang
Orang Sayyidina Muhammad yang lalai. Hiburan, lalai. Seronok. Memang kita seronok. Apa? Ni benar ni. Main bola sepak. Kita ni pemain bola sepak. Memang kita kaki bola. Bagi bola kita main bola. Sejak boleh main boleh. Nampak bola. Boleh. Betul. Oh lagi. Nampak lagi. Nampak. Maya ada pernah lagu tu. Tak lihat apa Maya tak. Pasal hak tu dia tak kata main lah orang mudah Maya asal ada orang mudah Maya maghrib ada orang main tu. Dia tak betul lagu tu. Sebab itu orang yang seronok dengan sembahyang. Saya nak cerita Nabi SAW sembahyang qiyam. Karena Nabi sembahyang berjemaah ni Nabi tak baca panjang sangat. Tapi ketika qiyam diriwayatkan bahawa Nabi SAW sembahyang panjang. Selepas Fatihah nak baca Allah. Ini ada sahabat yang ikut Nabi nak bersama dengan Nabi solat malam. Yang meriwayatkan bahawa dia sembahyang di belakang Nabi, dia ikut Nabi. Mula Nabi baca surah Al-Baqarah. Baca dari awalnya, dari satu muka ke muka yang kedua sampai setengah juzuk, sampai juzuk habis juzuk pertama. Maka sahabat ni kata, aku menyangka bahawa Nabi nak rukuk habis juzuk pertama. Juzuk tu satu juzuk 20 muka surat. 20 muka surat. Bacaan yang laju dekat 20 muka surat ni paling laju dalam 20 minit. Tapi Nabi dah baca laju. Nabi baca dengan bacaan tartil. Mau 45 minit. Satu juzuk. 40 minit. Dia ni. Boleh tak boleh? Boleh. Ada main bola apa lagi? Apa ini? Maya ni lari tak lari? Diri lah. Kemudian orang Sayyidina Muhammad, sahabat dia menjaga Nabi nak rukuk. Tak rukuk lagi, sambung juzuk yang kedua. Habis juzuk kedua, sahabat menjaga Nabi nak rukuk. Tak lagi, sambung lagi juzuk yang ketiga. Bila masuk juzuk ketiga, di pertengahan juzuk ketiga tu habis surah Al-Baqarah. Maka sahabat menjaga habis surah Al-Baqarah ni Nabi nak rukuk. Maka masih lagi sangkaan hak ini meleset. Nabi sambung dengan surah Al-Imran. Banyak. Mau berjam tu. Itu kemanisan. Bila mandi tadi tak ada masalah. Macam-macam. Berdiri lama. Biasa seronok dengan sembahyang. Kita seronok apa? Mana? Tanya balik diri. Aku sembahyang ni seronok ke apa? Tak seronok. Malah dengan rajin. Seronok dengan lawan dia. Seronok lah kerana terpaksa. Kalau kerana seronok, alhamdulillah. Orang seronok sembahyang ni lah, dia lepas sembahyang fardu, dia sembahyang sunat. Nah, sunat rawatib kan lepas fardu maghrib, ba'diyah maghrib. Dan dia nanti isyak, ba'diyah isyak. Kemudian di sepertiga malam solat lagi tahajud Muhammad, dia manis dengan sembahyang. Masya-Allah. Ada orang yang Allah kurniakan kemanisan dia dengan Quran, dia baca Quran, baca semuka, rasa nak keluar lagi, baca lagi. Masya-Allah. Ada orang seronok dengan zikrullah, berzikir. Ada orang seronok dengan salawat. Sari-sari selawat dia 10,000. Sari-sari. Boleh tak? Awak dah boleh. Boleh ya. Nah, biasanya sari-sari ni kata-kata jadikan kalau jam 24 jam. Nah, minit darah dengan 60. Saat darah lagi 60. Berapa lama? Kalkulator bagi surah kalkulator. 24 jam darab 60. Oh. Situ itu lah. Boleh sampai 24 darab 60. Oh. Suatu
120 ni 60 darah gua 120. 24 darah dengan 60. Tak apa kira lagi. Kemudian darah gua 60 baru jadi saat. Maka tu saat dalam satu hari. Setiap saat ni, setiap kita kata 2-3 saat ni, 3 saat satu selawat. Banyak anak tu. Tolak rezeki maya, tolak rezeki makan, tolak rezeki tidur. Baik. Tadi berbalik kepada usaha kita ni, ya, nak menjadi anak yang soleh tadi jaga hubungan kita dengan Allah maya, dimuat menjaga waktu. Dan ada yang tinggal. Kalau tinggal segera kokoh, tertinggal segera kokoh. Jangan sengaja tinggal, biasanya dosa besar. Sengaja tinggal sembahyang dosa besar. Tertinggal kerana tidur, belajar, tak bangun tidur. Penat tunggu hari ni tidur jaga-jaga pukul 7 pagi, 7.30 habis waktu. Bangun segera sembahyang. Kita bersolat, tak jaga masa sembahyang, masa tu, masa subuh. Kalau jaga masa subuh, tidur balik, itu tak kira dosa pasal dia tak bangun. Nampak? Mantu buruk. Kira mantu buruk. Jadi pasal dia mantu buruk tu kita tak boleh baca. Baik. Yang pertama hubungan dengan Allah. Yang kedua hubungan dengan mak ayah sendiri. Wa biwalidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua bapa. Ibu terutama. Bila ibu suruh kita, dengar. Bila ibu suruh kita, buat apa? Dia kata tunggu mau sak. Pasal sak tu dia jadi lupa. Mak kita suruh buat. Ni tengok uang ni. Lupa ni. Mak dah suruh ada, mak suruh lupa. Tak ada. Mak. Dari mak tadi dengar pasal uang seperti ni. Dari mak nak suruh mak lupa. Tak ada lah dulu. Dia suruh hak mana hak kita mampu ya. Tak mampu dia suruh dah. Mak pun tahu kita. Cuma kita yang mana? Kita je untuk rasa kita kadang boleh jadi dengki tadi ni. Kita ada adik, ada kakak, ada adik-adik ni. Kemudian musuh kita ya. Sebenarnya musuh kita tu ada satu menggambarkan mak sayang kita. Mu kena ambil faham lagu tu baru betul. Mak main kita mak. Mak sayang kita. Biasa dia dulu ingat kat kita. Tapi kita nak ambil kepahaman mafhum mukhalafah balik sebalik yang lain pula. Aku apa nak bagi itu aku yang nak bagi. Aku yang nak dulu. Patut kita kena ambil ni masa aku nak buat perbaikan, nak berbakti padamu. Aku ni masa ni aku hidup. Mati boleh buat mati lagi, boleh tolong mak lagi. Mak suruh sembilan lagi mati, mak dalam kubur. Dengar lagi mak kata, oh mak, pulang, penuh, seribu. Mu pinggan lah sikit banyak hari ni, mu basuh. Tak ada dah. Masa dalam kubur tu, kita boleh berbakti dengan cara berdoa lah. Itu je lah. Doa. Rabbil jilli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajar doa ni. Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa walidayya kedua bapa, warhamhuma, rahmatilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka dulu kasih sayang kepadaku masa kecil lagi, sejak kecil lagi, sejak lahir. Mak ayah ni sayang tu, anak sejak kecil sayang tu. Yang ni apa dah nikah lagi, tak ada anak lagi, tak tahu lagi. Sikit lagi ada anak. Oh, nyamuk nak gigit ni, ada nyamuk nampak nyamuk. Kita nak nyamuk lagi, tinggal nyamuk. Apa saya? Nyamuk gigit. Berubah. Tak mau nyamuk tu gigit. Bila
gemuk wal iyad billah. Jangan sesekali. Kenapa? Karena dah harta gemuk ni apa itu Allah beri cash ada. Dunia lagi ada harta. Dah harta ibadah di dunia lagi Allah dah bayar dah ataupun Allah dah ada. Gemuk dah harta pada gemuk dan ibu dan bapa. Itu doa. Kalau kata gemuk dah mati tadi gemuk. Kemudian menghubung silaturahmi dengan kawan-kawan dia. Kemudian infak, ya, sedekah bagi pihak mak ayah. Masa hidup banyak benda yang boleh kita berbagi. Seperti inilah hari ini kita belajar sungguh-sungguh. Jangan main-main. Masa belajar. Masa main. Jangan masa belajar main, masa main nak belajar. Ini balik. Masa belajar, masa main. Selagi permainan itu tidak itu melalaikan. Dan permainan itu memberikan kecerdasan balik. Al-aqlu salim bil jismi salim, maka yang dah berada pada badan yang sehat itu dia apa? Dia bola bukan salah bola yang main. Apa permainan kadang dengan mainan ini buat bukan salah mainlah, cuma salahnya letak tidak pernah tempat. Masa belajar nak main. Rumah itulah rumah ini tolong menyembah tidur dan sebagainya. Tidur ada masa ya. Masa mana tengah malam ini itu sebelah lagi tidur Tapi masa tidur tertidur pula dia apa yang kita buat lagi. Kemudian bagi masalah lah mengatur. Tak pernah tempat. Usianya hari ini tak pernah. Masa tidur. Masa belajar. Kita main. Masa makan. Masa sembahyang. Rutin harian ni jadual 1 kali hari ni bagi kita molek. Boleh jadi pelajar ya. Jadi anak-anak pelajar yang dikasih sekalian, banyak lagi lah nak disebutkan tentang UAS ni, tapi kerana masa tidak mengizinkan. Cuma yang paling penting tadi lah saya sebut tadi, ibrah pengajaran yang boleh diambil ya. Kerana UAS ni seorang yang anak yang sangat taat kepada ibu dia. Kenapa? Kerana dia sayang kepada mak dia. Sehingga kan bagi sebut riwayat bahawa apa yang mak dia tanya UAS apa yang doa dulu ni pada apa? Dia kata apa? Aku doa supaya Allah mengampunkan dosa semua. Dia masih lagi mengutamakan dosa semua. Mana meletakkan mak tu tinggi. Kita hari ni tak ada letak lagi. Bukan nak suruh letak lagi tu, cuma Allah Sayyidina Muhammad kita berusaha ke arah memberikan kebahagiaan kepada mak dan ayah kita, khususnya mak lah. Jadi lebih mak lagi, kelebihan mak tu, pengorbanan jasa mak tu sangat banyak kepada kita ni. Dan cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan pada malam ini, Allah Sayyidina Muhammad memberikan sedikit motivasi, semangat kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat berubah daripada pelajar yang malas menjadi pelajar yang rajin, berusaha bersungguh-sungguh seperti mana kesungguhan buat. Daripada anak yang tidak berapa solehah, tidak berapa kuat, kata tidak soleh kuat, ada taimah semua kita tak kenal. Ubah menjadi anak yang soleh. Bila mak suruh segera buat. Mak berusaha. Ni kita mak suruh tak menyahut, panggil tak menyahut. Dia tak bantu lah. Mak panggil sahut, menyahut. Ya mak, ni menyahut pun tak. Ini dia kata derhaka dah. Mak sepuluh dah ni. Aku lahir, aku mengandung, aku lahir, aku disuruh. Tiba bila Musa, aku panggil Musa tahu tak. Sedih mak. Jadi gitu. Jadi anak yang soleh supaya dapat memberikan kebahagiaan kepada mak dan ayah.
senantiasa mendoakan mereka. Kemudian berusaha untuk memenuhi impian dan hasrat mereka. Mereka bagi hantar kita sini untuk belajar. Mari kita belajar. Menjadi pelajar yang menjadi pelajar yang berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam kehidupan, berjaya hidup di dunia juga nanti di akhirat. Insyaallah. Amin. Jadi sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan kita mudah-mudahan dapat mengambil ibrah dari kisah Uwais Al-Qarni. Insyaallah. Jadi sekadar itu mudah-mudahan beroleh Allah keampunan dan digajari dengan ganjaran yang sempurna. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ya Tuhan kami, memohon keridhaan-Mu serta syurga. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kami berlindung dengan-Mu ya Allah dari kemurkaan serta neraka-Mu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Pengampun, yang Maha Mulia, suka mengampunkan hamba-Hamba-Mu. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Wa walidina, ya Allah ya Tuhan kami, juga ampunkanlah dosa-dosa kedua kami ya Allah. Karena besar pengorbanan dan jasa mereka kepada kami ya Allah. Keringat ayah kami ya Allah dalam mencari rezeki untuk memberi makan dan minum kepada kami, membesarkan kami sejak kami lahir lagi ya Allah. Mak kami ya Allah bersusah payah menanggung kepayahan demi kepayahan wahnan ala wahnin dalam mengandungkan kami selama 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan kami, kemudian menyusukan kami, kemudian memberi kasih sayang kepada kami sehingga ke hari ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasihan belas-Mu kepada kedua kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Wa jamin muslimin wal muslimat, seluruhnya ampunkanlah dosa-dosa muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid-din. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami faham tentang agama wa 'allimna ta'wil, ajarkanlah kami perkara-perkara ta'wil. Wahdina siratal mustaqim, jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang berjaya dalam agama di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah majlis ilmu kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah kisah pengajaran yang dititipkan oleh Uwais Al-Qarni sebagai pencetus semangat kepada kami untuk kami berbakti kepada ibu dan ayah kami, memberikan kebahagiaan kepada mereka, memberikan kegembiraan kepada mereka, dan jadikanlah kami pelajar yang belajar dengan bersungguh-sungguh dan akhirnya mendapat kecukupan dalam pelajaran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku majlis ini kita pada malam ini dengan bacaan surah Al-Asr.